Suasana pagi yang menyegarkan dengan haruman bunga dan tumbuhan amat menenangkan. Hamidah Ridwan, 49 tahun, asyik dengan koleksi taman kecilnya. Melihat kehijauan daun dan warna-warni bunganya yang semakin hari semakin subur dan cantik, menjadi perangsang keceriaan permulaan harinya. Namun, di sebalik ceria, jauh di sudut hatinya, tersemat perasaan sedih dan duka. Kru bersamamu pada episod kali ini telah sampai menjejakkan kaki ke Seri Manjung, Perak, Darul Ridwan. Selepas menempuh perjalanan sejauh hampir 200 km dari Seri Pentas, Selangor, kami tiba di rumah responden yang terletak di sebuah taman perumahan sekitar bandar Seri Manjung ini. Wartawan kami sempat bertanyakan khabar dan mengenali keluarga Hamidah Ridwan yang telah menetap hampir 3 tahun di sini. Hamidah menerangkan serba sedikit keadaan suaminya yang telah terlantar sakit sejak tahun 2017 yang lalu akibat komplikasi saraf yang kronik. Segala laporan perubatan dari pihak hospital disimpan rapi kerana rawatan untuk suaminya ini perlu direkodkan bagi memantau keadaan suaminya dari masa ke masa. Syed Ahmad Yusof, kini berusia 55 tahun, merupakan seorang pesara tentera laut di Raja Malaysia. Memulakan khidmatnya pada tanggal 14 Mac 1983 dan kini telah bersara selepas 13 tahun berkhidmat. Pangkat terakhirnya yang disandang iaitu Bintara Muda. Kini Syed hanya terlantar akibat kemalangan jalan raya yang berlaku pada tahun 2011. Malam di Bali 2016, tiba-tiba suami dah tidur masa tu. Tiba-tiba dalam pukul 12 lebih, dia bangun dalam keadaan yang pening, badan berpeluh-peluh. Sampai ke hospital, pihak hospital tanya, suami sakit apa? Sebab bila diorang buat check up darah, air kencing, jantung semua tak ada masalah. Bila akak cerita balik dekat doktor, yang suami pernah aksiden, hentakan kepala, dah pingsan. Bila buat MRI, doktor cakap memang ada 2 kerosakan di kepala, kesan hentakan yang kuat. Tu doktor tanya sebab apa. Cakaplah pernah aksiden 2011. Doktor kata memang kesan daripada hentakan aksiden tu lah. Masa tu suami boleh lagi pergi hospital, bawa kereta sendiri semua. Last suami yang last bawa kereta 22 bulan 2 2017. Itu hari terakhir bawa kereta, lepas tu tak boleh bawa dah. Setiap hari, Hamidah menyediakan makanan yang sesuai seperti bubur dan akan dicampurkan dengan sayuran seperti lobak merah untuk suaminya makan sebelum ubat diberikan. Bubur yang dimasak ini akan disejukkan sehingga ianya suam terlebih dahulu supaya mudah dimakan nanti. Kemudian, bubur dikisar untuk menjadikannya halus dan hancur supaya boleh dihadam dengan sempurna. Syed kini hanya mampu melihat. Tiada sebarang kata-kata yang mampu diungkap. Dia seolah tahu tiba waktu makan tatkala melihat Hamidah datang membawa makanan kepadanya. Inilah kasih seorang isteri yang tiada tandingan. Kesabaran demi menjalankan tugas menjaga suami
dikalas dengan tenang. Namun ketenangan itu kadangkala meragut perasaannya mengenang nasib suami tercinta. Dan sebab hentakan dia dah terlalu lama, dia punya saraf dekat kepala banyak yang dah kecut, jadinya dia memang akan makin lemah. Doktor kata kalau macam baru-baru kena tu, doktor kata mungkin ada potensi lah untuk nak sembuh, tapi dah terlalu lama, doktor kata susah sikit lah. Macam-macam rawatan akak buat, termasuklah bekam, akupuncture, buat rawatan hemopati herba kan, urutan, tapi antara rawatan tu ada yang nampak kesan lah. Ada yang nampak kesan, tapi mengikut perawat dia kena jangka masa yang lama. Tapi itulah banyak yang akak tak boleh nak lama sebab dia melibatkan kos. Dia melibatkan kos yang tinggi lah. Hamidah tetap bersabar dan terus berusaha untuk mendapatkan kesembuhan dan kesihatan suaminya kembali. Setiap perhatian yang diberikan kepada suaminya, Hamidah percaya pasti ada harapan yang menanti walaupun tidak pasti bila masanya. Kalau macam pagi tu anak masuk kerja 8.30, jadinya dalam pukul 7.30 tu dah siap bagi mandi lah. Bagi mandi, lepas tu petang nanti anak balik pejabat 5.30, dia akan masuk part time pula pukul 6. Dalam masa tempoh 5.30 ke pukul 6 tu dia akan mandikan lah. Waktu kat EU dulu mak pernah tu jatuh, lepas tu mak panggil jiran lah tolong. Ya, waktu tu mak nak mandikan abah. Said Muhammad Azman, 25 tahun, anak sulung yang baru saja menamatkan pengajian di Universiti Islam Malaysia setahun lalu. Walaupun mendapat banyak tawaran pekerjaan di sektor kewangan dari luar kawasan Seri Manjung, Azman yang memiliki ijazah sarjana muda perakaunan ini sanggup berkorban untuk bekerja di Seri Manjung sahaja demi untuk berbakti kepada ayahnya. Dia tahu tugas ibunya masih berat untuk menguruskan persekolahan kepada 3 adik-adiknya yang lain. Dan sebagai anak lelaki yang sulung, dia juga tahu tugas dan tanggungjawabnya kepada keluarga adalah yang paling utama. Bila buat MRI, doktor cakap memang ada 2 kerosakan di kepala, kesan hentakan yang kuat. Dia okey je lah. So lama-lama 5-4 tahun macam tu, 4-5 tahun lepas tu dia macam makin teruk lah. Kembali dalam Bersamamu di Seri Manjung Perak, Darul Rizwan. Hamidah bekerja mencari pendapatan sebagai seorang guru kafah di sebuah sekolah agama rakyat Al-Ma'arif Ad-Diniyah di Bandar Baru Seri Manjung. Lebih 20 tahun telah menabur bakti di sini, Hamidah pernah terfikir untuk berhenti kerja kerana kekangan jarak rumahnya yang jauh. Dia bimbang untuk meninggalkan suaminya di rumah sendirian. Dek kerana itu, dia mengambil keputusan untuk berpindah rumah yang hampir dengan sekolah ini dan dia tidak perlu berhenti kerja. Minggu ini sesi persekolahan belum lagi bermula, tetapi Hamidah akan ke sekolah untuk melakukan tugas-tugas yang lain. Sambil itu Hamidah akan ke bilik darjahnya dan melakukan sedikit kemas kini dan membersihkannya sebelum sesi persekolahan bermula pada minggu hadapan. Bilik darjah yang menempatkan 25 anak murid inilah yang memberikan banyak memori indah. Di sini, Hamidah telah mengajar hampir 20 generasi anak murid. Anak murid tu sebahagian daripada kehidupan akak lah, sebab dia orang tu sebagai penghibur. Bila kita kat sekolah tu memanglah kita ni rasa penat kan, bekerja sana bekerja sini penat, tapi bila menghadap anak-anak murid ni yang orang kata anak-anak yang tak ada dosa ni memang sejuk hati. Walaupun kerenah macam-macam kerenah yang kita kena hadapi kan, tapi rasa hati tu tenang, sejuk lah. Kita boleh lupakan sekejap masalah yang ada. Macam akak dah lama dalam bidang pendidikan ni, anak-anak murid pun ramai yang dah berumah tangga semua kan.
Anak-anak murid yang dah berumah tangga tu pun sebagai penguat semangat akak. Sebab dia orang selalu bertanya khabar. Ada juga yang datang jenguk akak. Ustazah Hamidah ni memang seorang yang rajin bekerja lah dari segi tenaga semua. Dia tak berkira lah orangnya. Memang baiklah pada pandangan mata saya. Seikhlas hati saya cakap dia memang guru yang paling terbaik, berdedikasi dalam menjalankan tugas. Sebelum ni dia memang aktif, tapi sejak suaminya sakit ni ada kekangan sedikit lah. Jadi kami dari pihak sekolah ni memahami lah keadaan dia sebab kita tengok dengan mata kan. Jadi kita beri pelepasan lah, dan dia pun bila ada kes yang dia perlu balik ke rumah, dia akan maklum pada saya dan kami akan berilah kelonggaran dari sudut tu. Tapi dia tak pernah lah orang kata waktu belajar tu dia dia mengajar tu dia pergi balik lah. Selalunya waktu rehat, lepas tu selepas budak pergi ke solat, dia tak bertugas waktu tu, dia bolehlah balik rumah sekejap tapi dia datang balik lah. Selalunya macam tu lah. Setiap bulan, Persatuan Veteran Tentera Laut Diraja Malaysia, Cawangan Seri Manjung, akan melengkapkan jadual lawatan mereka untuk melawat site di rumah. Bantuan bulanan ini berbentuk keperluan asas makanan dan barang penggunaan seperti lampin pakai buang serta peralatan farmasi yang lain disumbangkan. Persatuan yang terdiri daripada para pesara TLDM ini bersatu untuk meneruskan silaturahim sesama anggota supaya kebajikan anggota yang bersara tetap terpelihara bagi mengenang jasa mereka terhadap negara semasa bertugas dahulu. Dalam perlembagaan Persatuan Veteran TLDM ada ditulis asas dan tujuan persatuan ditubuhkan. Antaranya ialah pertama menghidupkan atau merapatkan silaturahim antara veteran dan juga warga yang masih berkhidmat. Yang keduanya, kita nak bantu sosioekonomi veteran dalam urusan bisnes ke, pertanian ke, dan lain-lain dah. Dan yang ketiganya, memberi bantuan kebajikan kepada warga PVTLDM yang memerlukan bantuan. Antaranya, contohnya yang sakit, yang kehilangan pekerjaan, lepas tu yang kehilangan suami, menjadi balu, itu merupakan tanggungjawab utama persatuan lah yang kita uruskan setakat ini. Dan kita bersyukur kita boleh bantu oleh kerana kita dapat sokongan dari Jabatan Hal Ehwal Veteran yang membuat kutipan tabung pahlawan. Dengan kutipan tabung pahlawan itu kita dapat bergeraklah untuk membantu ataupun memberi khidmat kebajikan kepada warga Persatuan Veteran TLDM. Malam Deepavali 2016, tiba-tiba suami dah tidur masa tu. Tiba-tiba dalam pukul 12 lebih, dia bangun dalam keadaan yang pening, badan berpeluh-peluh dan sejuk tu. Masa tu akak nak bawa dia pergi hospital, tapi dia tak nak. Hadir untuk menyampaikan sumbangan ialah Wakil Syarikat Faiza Sendirian Berhad dari Cawangan Sungai Petani, Saudara Muhammad Izham Razak selaku Eksekutif Logistik dan rakan setugas yang lain. Mereka membawa pelbagai jenis barangan keperluan harian bagi Hamidah sekeluarga. Menerima dengan tangan yang terbuka, Hamidah berkongsi cerita dan masalah suaminya yang sedang dialami sekarang. Bagi Hamidah, dia begitu bersyukur kerana ada pihak yang sudi memberikan perhatian atas keadaan suaminya ini. Dia berasa tidak keseorangan dan ini akan lebih menguatkan lagi semangatnya untuk melalui hari-hari yang mendatang. Memahami dengan masalah Hamidah, wakil dari Syarikat Faiza juga dapat berkongsi pengalaman mereka kepada Hamidah akan masalah-masalah keluarga lain yang pernah mereka lawati dahulu. Dan ada antaranya
telah kembali sihat atas keazaman mereka yang kuat untuk sembuh kembali. Antara barangan yang dibawakan, sebuah buku mengisahkan pengasas beras Faiza yang ditulis oleh Dr. Salwa Abu Bakar yang merupakan anak kepada Hajah Faiza sendiri. Barangan keperluan asas makanan seperti beras, kicap manis dan masin, pelbagai rempah memasak, bihun dan banyak lagi turut disertakan. Cik, ini adalah sumbangan daripada syarikat Faiza. Saya harap Kak menggunakan dengan sebaik yang mungkin lah. Dapat mengurangkan beban Kak dan abang lah satu keluarga. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Perkahwinan Hamidah dan Said berusia 26 tahun dan mereka dikurniakan 4 orang anak. Sering mengimbau kenangan bersama anak sulungnya Azman, dia suka bercerita perihal suaminya semasa bertugas dahulu. Kenangan yang tidak ternilai ini baginya harus dikongsi bersama anak-anak. Anak keduanya, Sharifah Nur Aisyah, 22 tahun, baru saja memasuki sesi pembelajaran di Universiti Islam Malaysia. Manakala anak ketiga, Sharifah Nur Ain, 14 tahun dan anak keempat, Said Muhammad Akmal, 13 tahun, masih bersekolah asrama penuh di Sekolah Menengah Raja Dr. Nazrin Shah, Kampung Gajah Perak. Walaupun tidak dapat meluahkan kata-kata, Said kelihatan seperti faham akan apa yang tersemat di hati isterinya, Hamidah. Untuk anak-anak mak ucapkan terima kasih untuk semua di atas sokongan, sudi jaga Abah walaupun dalam keadaan susah, perit macam mana pun. Tetap sabar layan kerana Abah. Memang sabar sungguh-sungguh dia orang. Memang tak pernah rasa jijik nak uruskan najis, saya tak pernah merungut. Memang doktor cakap memang tak ada harapan. Tapi pada masa doktor cakap tak ada harapan tu, doktor cakap sebagai orang Islam kita jangan putus asa untuk berusaha sebab kita tak tahu keajaiban daripada Allah Taala kan. Jadi pada tu akak memang tak akan putus asa lah dalam berikhtiar. InsyaAllah akan terus usaha ikhtiar sampai ke penghujung lah. Hulurkan tangan, ringankan beban. Bersamamu minggu ini turut mendekati 7 keluarga dari 5 buah negeri. 2 keluarga dari negeri Johor, keluarga Banu Pria Murugan dan keluarga Ponumoni S. Govenden. 2 keluarga di negeri Selangor, keluarga Masyah Katiman dan keluarga Abazal Gauju. Keluarga Siti Suryani Said di utara negara, negeri Kedah Darul Aman. Dan 1 keluarga di Pulau Pinang, keluarga Nur Hamizi Abdul Manan. Manakala 1 keluarga di Terengganu, keluarga Muhammad Tarmizi Syamsuddin.